Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kali ini, giliran Rafizi mendedahkan perkara yang tak disangka-sangka. Ramai orang yang menganggap Rafizi adalah peramal yang paling bagus. Kali ini beliau ramalkan pula. Gabungan Perikatan Nasional rapuh, jika menang pun businesses as usual, kata beliau. Rafizi sekali lagi mendedahkan kelemahan gabungan yang dianjurkan oleh Muhyiddin baru-baru ini. Gabungan yang dipanggil gabungan longgar itu, gabungan pembangkang longgar itu sudah dapat dihidu oleh para netizen bahwa gabungan itu akan menjadi gabungan yang gagal. Tapi ramai juga yang mempertahankan. Rupa-rupanya Rafizi pun berpendapat gabungan ini memang tidak akan kemana. Langkah Perikatan Nasional PN mengadakan pakatan longgar dengan 12 parti lain kembali mencetuskan perdebatan. Jika kerjasama seumpama itu mampu membawa pembaharuan bermakna atau menurut Rafizi Ramli sekadar meneruskan kerajaan businesses as usual. Menurut ahli Parlimen Pandan itu, keputusan pilihan raya umum akan datang turut bergantung kepada populariti Perdana Menteri Anwar Ibrahim serta prestasi pentadbiran kerajaan Madani. Jika Anwar tidak berjaya menguruskan pelbagai kontroversi yang timbul saban hari dan tidak ada perubahan ketara dalam pentadbiran beliau, jumlah pengundi yang mahu bertukar akan melebihi jumlah yang mahu mengekalkan kerajaan. Maka kerajaan boleh bertukar, tidak kira kecil manapun parti-parti yang bergabung. Mengenai pakatan longgar Perikatan Nasional itu, Rafizi menegaskan ujian sebenar bukan sekadar parti-parti pembangkang bersatu nak bagi menentang Anwar, tetapi jika mereka menang pilihan raya umum akan datang. Mereka perlu bersetuju dengan calon Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, juga untuk membahagikan jawatan dan lantikan penting sesama mereka, kata Rafizi. Karena di sebalik kesatuan yang ada sekarang, tidak banyak persamaan ideologi yang menyatukan perjuangan mereka. Malah mereka juga pernah menyerang sesama sendiri sebelum bersetuju untuk saling menunggang sekarang, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang Malaysia. Izinkan saya untuk mengungsikan kepada Anda, ini terapi imun transofektor folate, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita tidak kuat, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit. Imun badan yang lemah tidak dapat melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita. Imun badan yang bodoh pula menyerang tubuh badan kita sendiri. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, dan merangsang imun badan kita menjadi kuat dan bijak, serta dididik untuk mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu, akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita dihapuskan oleh imun badan kita sendiri. Dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon yang tertera. Dan produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Mungkin ini jawaban yang Tuhan berikan kepada Anda untuk menjawab persoalan masalah kesehatan Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, hari ini Rafizi mendedahkan bahwa gabungan longgar yang diumumkan oleh Muhyiddin baru-baru ini adalah gabungan yang sukar untuk memerintah negara. Jelas Rafizi, kerajaan yang terbentuk daripada gabungan parti-parti yang tidak sehaluan, akhirnya tidak akan berjaya membangunkan dasar baru untuk membantu rakyat, karena setiap cadangan dibantah oleh parti yang lain. Akhirnya, kerajaan itu meneruskan businesses as usual. Asalkan pemimpin parti-parti dalam gabungan dapat habuan masing-masing, kata Rafizi. Begitulah resam politik di Malaysia kebelakangan ini. Dan saya bercakap dari pengalaman sendiri, katanya lagi. Walaupun tidak dihuraikan, kenyataan itu dipercayai merujuk kepada pengalaman Pakatan Harapan bekerjasama dengan bekas seterunya Dr. Mahathir Mohamad yang hanya bertahan 22 bulan serta kini bersama UMNO. Sebelum ini, pengurus CPN merangkap Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata,
Gabungan itu akan memberi keutamaan kepada isu-isu mendesak rakyat, sambil menambah nama resmi gabungan akan diumumkan kemudian. Kata beliau, kami sepakat di sini tak ada satu pemimpin atau pimpinan parti yang tak setuju. Ini satu perkara perlu diberi perhatian dan keutamaan, termasuk soal RMK 13 sedang dibentang dan dibahas yang dilihat tak dapat selesai banyak isu utama oleh kerajaan, kata Muhyiddin lagi. Inilah keputusan bersama pertama kami. Selepas ini banyak lagi perkara akan dibincangkan termasuk dengan kumpulan tertentu dalam masyarakat, katanya lagi. Bagaimanapun, semalam Parti Sosialis Malaysia (PSM) mengumumkan tidak akan menyertai gabungan tersebut kerana tidak selesa dengan sikap segelintir parti yang membangkitkan isu perkauman. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini penentuan kepada undi tidak percaya atau undi percaya terhadap Anwar Ibrahim. Wow, ini memang hebat, luar biasa. Saudara-saudara sekalian, meskipun pembangkang takut, pengecut untuk menyampaikan ataupun mengusulkan undi tidak percaya di parlimen, meskipun mereka belum lagi mengusulkan undi tidak percaya di parlimen atau undi percaya di parlimen, tapi sebenarnya petang ini adalah penentuan sebenarnya kepada sejauh mana undian kepercayaan terhadap Anwar Ibrahim. Yang ini kamu mesti dengar betul-betul dan share kepada semua orang. Yang saya yakin ialah Anwar Ibrahim akan malukan lagi Perikatan Nasional yang selama ini mengata kononnya mereka ada undi, ada cukup jumlah dan sebagainya. Petang ini Anwar Ibrahim akan buktikan, akan tentukan dan akan menyatakan kepada kita semua bahwa dia bukan cakap kosong. Yang cakap kosong itu ialah pembangkang yang hanya riuh sekampung. Satu ekor ayam dengan telur sebiji, riuh sekampung. Oke, baiklah. Macam mana Anwar Ibrahim boleh menentukan kemenangan undi tidak percaya di parlimen hari ini? Rupa-rupanya hari ini ialah hari penentuan untuk RMK 13 diundi. Hari ini ialah undian untuk RMK 13. Ini merupakan ujian ke atas kerajaan Madani hari ini. Ahli parlimen kerajaan diminta tak ponteng. Dan kalau ahli parlimen kerajaan diminta jangan ponteng, apa kata kita pun suruh ahli parlimen pembangkang jangan ponteng. Sebab kalau kamu ponteng akan hilang 1, 2, 3, 4 kerusi undian. Nanti kamu kata pula, kami tak hadir, dan banyak macam-macam lah alasan kamu. Dah kalah undian, anggap kalah lah, macam itulah. Saya akan teruskan ulasan ini. Ahli parlimen Pasir Gudang, Hasan Abdul Karim berpandangan bahwa pengundian usul menyokong rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 hari ini di Dewan Rakyat bakal menjadi ujian besar terhadap kedudukan kerajaan Madani pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi saya yakin Anwar akan malukan Perikatan Nasional petang ini. Tapi sebelum itu saya kongsikan dulu dengan Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Bagi Anda yang sudah berdoa bertahun-tahun untuk sembuh daripada masalah kesehatan, untuk lepas daripada masalah kesehatan Anda sebutlah apa saja jenis masalah kesehatan Anda. Petang ini dengarkan baik-baik. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang mendidik, mengajar, menguatkan imun badan kita dan sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah karena jadi bodoh, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Bahkan imun badan yang bodoh menyerang diri kita sendiri. Tetapi terapi imun ini mendidik, mengajar imun badan kita menjadi bijaksana, menjadi kuat, dan paling penting sekali menjadi berfikir luar biasa bijaksana. Sehingga dia dapat mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita supaya imun badan kita tidak menyerang diri kita sendiri. Menjadi seimbanglah, katakan begitu. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Hubungi saya sekarang melalui WhatsApp dan produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, halal dan merupakan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini. Dapatkannya sekarang karena ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini. Baiklah saudara-saudara sekalian. Menurut Hasan Abdul Karim, pengundian tersebut bukan sekadar rutin parlimen, sebaliknya mempunyai kesan langsung terhadap keabsahan kerajaan. Ini bukan perkara kecil.
Bukan perkara main-main. Hal pengundian ini amat serius dan kesannya amat besar. Jika RMK 13 itu ditolak oleh Blok Pembangkang dan bebas sama ada dalam undian suara ataupun undian belah bahagi petang hari ini, katanya dalam kenyataan semalam. Hasan menegaskan sekiranya usul RMK 13 tewas dalam undian, kerajaan akan kehilangan kepercayaan Dewan Rakyat dan begitu juga Perdana Menteri. Jika kerajaan tewas hari ini dalam usul pembentangan RMK 13, ini bermakna kerajaan hilang keabsahan dan legitimasi. Kekalahan sedemikian rupa bermakna Perdana Menteri dan kerajaan hilang kepercayaan di Dewan Rakyat, katanya. Beliau mengingatkan bahawa peranan Ketua Whip Kerajaan yaitu Timbalan Perdana Menteri kedua amat penting untuk memastikan semua ahli Parlimen Kerajaan hadir dan mengundi menyokong usul tersebut. Ahli Parlimen Kerajaan mesti berkampung esok hari ini di Dewan Rakyat untuk mempertahankan kerajaan, katanya. Menurutnya lagi, dengan jumlah ahli Parlimen Pembangkang yang agak besar ketika ini, pengundian tidak boleh dipandang ringan kerana ia mampu menentukan jatuh bangun kerajaan. Tegas Hasan yang juga Ketua Biro Guaman Keadilan Johor, pengundian hari ini tidak boleh dipandang enteng kerana keputusannya boleh mengakibatkan masa depan kerajaan Madani menjadi tidak menentu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.